Belanjawan kali ini dibentangkan dalam suasana ekonomi yang lebih meyakinkan di peringkat dunia dari kemelesetan dan pertumbuhan rancak perdagangan dunia yang dijangka berkembang pada kadar 11.4% berbanding dengan pengucupan 11% bagi tahun 2009. Walaupun begitu, Malaysia dijangka tumbuh hanya pada kadar 7% bagi tahun 2010. Ini tidak begitu membanggakan kerana negeri Thailand, jiran kita, walaupun bergelumang dengan pelbagai kacau balau politik dan boikot sepanjang 2009-2010, dijangka tumbuh pada kadar 6% hingga 7.5%, standing malah lebih baik dari kita. Singapura dijangka berkembang pada kadar 13 sehingga 15%, 2 kali ganda lebih pantas dari kita, dengan negara China mencatat untuk menganggarkan 9.9%. Indonesia yang tidak mengalami pengucupan pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan 6%, iaitu lebih besar dari 7% yang dijangka dicapai oleh Malaysia, kerana pertumbuhan Malaysia relatif kepada pengucupan tahun lalu lebih lemah dalam bab dari Indonesia. Saya tekankan angka-angka ini, Yang Bertua, kerana Menteri cuba mempertikai dengan memilih data atau statistik yang lunak untuk menunjukkan keadaan sebaliknya. Dalam laporan terbaru World Investment Report 2010, kemerosotan ketara dalam kemasukan FDI dan peningkatan dalam pengaliran keluar FDI menunjukkan ketidakyakinan pelabur dalam ekonomi negara. Maknanya, dibandingkan di antara negara-negara ASEAN, Malaysia lah satu-satu negara yang mengalami negative inflow. FDI merosot 81% dari 23.47 bilion ringgit pada tahun 2008 kepada 4.43 bilion tahun 2009, berbanding dengan Thailand yang mencatat 19.01% bilion dan Indonesia 19.08 bilion ringgit. Ini merupakan kemasukan FDI paling rendah sejak 20 tahun lalu, selain tahun 2001 di mana negara mencatat kemasukan FDI 1.54 bilion ringgit. Dan Yang Bertua, di kalangan negara-negara ASEAN, Malaysia hanya lebih baik malah mengatasi Cambodia, Burma, Brunei, Laos dan Timor Leste. Negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, semuanya mengatasi Malaysia dalam kemasukan FDI. Malah inilah tahun pertama dalam sejarah FDI Filipina mengatasi Malaysia. Malaysia tidak muncul dalam senarai 10 destinasi pelaburan terbaik untuk kemasukan pelaburan asing tahun 2008-2009. Malah dikategori sebagai pasaran paling kurang diminati pelabur menurut laporan Bank of America dan Merrill Lynch yang terbaru. Kegagalan ini menjurus kepada keperluan perubahan dalam pengolahan pengurusan ekonomi negara, dan kita tekankan soal governance, pengurusan, urus tadbir yang baik dan cekap, bersih dari rasuah dan penyelewengan dan salah guna kuasa dan kronisme, meningkatkan keupayaan dan daya saing, dan ketiga, kepedulian terhadap nasib rakyat. Dalam membahaskan soal permasalahan belanjawan 2011 dengan belanjawan kerajaan 211 bilion ringgit, kita dapati defisit masih di paras 5.6% buat tahun yang ke-13, walaupun defisit ini menurun berbanding dengan tahun 2009.
Hasil kerajaan 162 bilion, masih bergantung 36% dari hasil minyak melalui Petronas, 57.6 bilion ringgit. Yang membimbangkan ialah dengan kekurangan hutang, dengan kekurangan pelaburan, hutang meningkat. Hutang isi rumah, maknanya setiap keluarga di negara kita mencecah, hutang isi rumah mencecah 77% daripada KDNK pada tahun 2009. Satu kadar yang tertinggi di sekitar rantau Asia. Ini adalah angka yang diberikan oleh pemandu. Kerana selalunya menteri bila jawab, dia kata kita pilih angka yang sesuai untuk kita. Jadi sebab itu, pada hari ini Tan Sri Betul, saya cuba ambil angka yang diguna pakai oleh kerajaan atau badan kerajaan, bukan oleh menteri. Ini berkaitan juga dengan masalah atau perbandingan bila kita kaitkan di antara Malaysia dan Indonesia. Kerana ada satu persepsi bahawa ekonomi Indonesia itu semuanya malap dan dikaitkan dengan pekerja asing. Tetapi cuba kita lihat dalam kenyataan pertumbuhan, dan kali ini saya tekankan soal hutang. Indonesia berjaya mengurangkan hutang negara secara mendadak. Dulu 77% nisbah hutang awam kepada KDNK. Ini cukup tinggi pada tahun 2001. Tetapi turun kepada 29% pada tahun 2009. Kejayaan luar biasa. Cuba banding dengan kedudukan nisbah hutang di Malaysia. Di Malaysia, hutang awam kepada KDNK Malaysia bagi tahun 2009 berada pada paras 54%. Dan tidak ada penekanan dalam ucapan belanjawan yang cuba menangani masalah hutang tersebut. Balanya akan ditanggung oleh rakyat dan generasi akan datang. Belanjawan 2011 memperuntukkan sejumlah 8.7% dari keseluruhan perbelanjaan mengurus sebagai charge perkhidmatan hutang. Ada suara lain yang saya dengar. Sila Technician betulkan itu sewaktu yang berhormat Tampau berucap. Sila. Jumlah membayar faedah dan pelbagai tanggungan hutang pada kadar itu tidak jauh berbeza dari bayaran subsidi kepada rakyat. 11.2% dari keseluruhan perbelanjaan mengurus. Sebab itu dalam pembentangan belanjawan, bila pembaziran tidak ditangani, soal rasuah tidak dihiraukan, projek mega yang diberikan keutamaan, tentunya masalah kepedulian terhadap rakyat itu terabai. Perdana Menteri mengisyaratkan seolah-olah rasa tidak senang, malah perang terhadap subsidi rakyat, mengurangkan 5 sen subsidi dari setiap liter minyak yang dibeli oleh rakyat, 20 sen subsidi setiap sekilogram gula atau gandum yang menjadi perbelanjaan isi rumah. Malah belanjawan 2011 meletakkan belanja subsidi yang lebih rendah dari 2010. Rakyat dibebankan dan projek-projek yang tidak memberi faedah langsung kepada negara atau rakyat yang diberikan keutamaan. Sebab itu saya mengusulkan sekali lagi supaya kerajaan membentangkan cara terperinci bagaimana dapat menangani masalah hutang negara dalam masa 5 tahun akan datang, agar kita boleh mengurangkan defisit dan memberi fokus memotong perbelanjaan, mengurangkan pembaziran, ketirisan seperti mana yang disebut dalam laporan pemandu sebelum ini.